يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Baik, kita sambung lagi pelajaran kita kepada yang terakhir, iaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi golongan yang menyeleweng adalah golongan yang Allah murkai, dan hari ini golongan yang sesat. Golongan yang sesat ini ialah golongan yang Allah berikan akal, tapi mereka tidak tahu menggunakan akal itu untuk memahami petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang Allah murkai dahulu ialah golongan yang ada akal tapi salah gunakannya. Jadi golongan yang Allah sebut sebagai sesat ini, golongan yang ada akal tapi tidak tahu menggunakannya. Kehidupan manusia yang tidak guna akal ini, dia hanya fikir 3 perkara saja. Cuba lihat dalam surah 15 ayat 2. Surah 15 ayat 3. Zar'uhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka mikirkan tentang makan, kemudian hiburan dan memanjangkan angan-angan. Jadi mereka fikir makan, hiburan dan fikir hidup dunia ni lama. Jadi mereka panjangkan angan-angan. Fasawfa ya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui. Jadi hidup kita di dunia ini ada tanggungjawab. Allah ciptakan kita ini untuk memikul amanah sebagai khalifah dan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah yang sebenar-benarnya. Jadi kerana itu, hidup kita ini bukan fikir untuk makan, tapi makan itu hanyalah untuk hidup. Bila manusia dia fikir makan, apa saja pun dia buat kerja kerana apa? Cari makan. Kalau tak dapat makan, dia tak nak bekerja. Macam nak bekerja di jalan dakwah ini, kita kena berkorban. Bila mereka tak sanggup nak berkorban, kadang mereka fikir apa saja yang disebut mesti kerana cari makan. Mereka ni tak ubah macam binatang ternak. Dalam surah 2 ayat 171,
Kamasalul ladzina kafaru. Jadi perbandingan bagi orang-orang yang ingkar itu. Maksud bila sebut orang yang ingkar ni, orang yang tidak ingat akhirat, tidak pedulikan Quran, hidup ni hanya pentingkan dunia sahaja. Kamasalil ladzi yan'iqu, seperti orang yang berteriak memanggil gembalaannya, bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'ah, yang dia tak faham panggilan itu kecuali seruan dan teriakan sahaja. Panggil untuk apa? Untuk makan. Binatang kita panggil untuk apa selain bila untuk makan? Sama ada kita nak makan dia ataupun dia nak makan. Kita nak beri dia makan kan. Macam orang panggil ayam, kata kurr, apa dia panggil? Nak bagi ayam tu makan. Jadi ayam tak faham lain, bila panggil dengar bunyi tu, ini dah masa makan. Jadi demikian juga bila kita panggil, jom kita bekerja, tak nampak jalan, berapa upahnya, macam mana bayarannya, dia nampak makan je, dia tak nampak lain daripada itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan melimpahkan rezeki untuk kita. Jadi kalau kita sahut je seruan Allah, Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita, dia akan lindungi kita. Dia akan beri kepada kita apa yang sepatutnya kita dapat untuk hidup di atas dunia ini. Tapi bekerjalah dulu, menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dalam surah umpamanya 51 ayat 56-57, surah 51 ayat 56 hingga 57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin, aku tak minta daripada mereka rezeki. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tak minta mereka beri aku makan. Kerana Allah lah yang nak bagi rezeki kepada mereka. Kenapa? Dalam ayat 58 Allah kata, innallaha huwar razzaq, Allah itu maha pemberi rezeki, zul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kukuh. Dia nak bagi rezeki. Kita hanya kena bekerja dan berkhidmat untuk mencari keredaannya. Jadi bagi golongan yang dia tak nampak kehidupannya kecuali cari makan, maka semua kerja-kerja ini tak dapat dia nak fikirkan, melainkan di atas batas-batas cari makan. Baik, cuba tengok lagi surah 2 171 itu. Jadi orang yang macam ni, summun bukmun umyun fahum la ya'qilun, mereka ni pekak. Pekak tu maksudnya bila disampaikan peringatan pun mereka dengar, tapi mereka tak mau patuh.
kerana mereka rasa rugi, kerana hidup mereka cari makan. Seperti dalam surah 9, surah 8 ayat 20. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa rasulahu, taatilah Allah dan Rasulnya, ikutlah Al-Quran dan Sunnah. Wala tawallau anhu, jangan berpaling daripada Al-Quran dan Sunnah ini. Wa antum tasma'un, sedangkan kamu mendengar. Dengar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala disampaikan. Wala takunu kallazina qalu sami'na, jangan jadi seperti orang yang mengucapkan kami sudah mendengar. Wahum la yasma'un, sedangkan mereka tidak mau mendengar kata. Jadi baca, saya dah baca tapi tak faham. Saya dah dengar tapi tidak patuh. Jadi macam tu. Ada tak orang yang dengar dia tak patuh? Kalau betul-betul orang tu mendengar, mesti dia patuh. Tapi inilah kefahaman kita kepada Quran ni. Bila baca tak faham, bila dengar tidak patuh. Saya cuma dengar je. Sedangkan kalau kita cakap dengan anak kita, apa kata? Awak tak dengar ke cakap mak? Maksudnya awak tak nak ikut ke? Itu maksudnya. Bukan dengar tu, saya dah dengar, lepas tu buat keras je, tak ikut. Dengar tu kena ikut. Itu maksudnya mendengar. Orang yang macam ni Allah kata apa? Inna syarrad dawabi indallah, sesungguhnya binatang melata yang paling jelek di sisi Allah as-summul bukmul ladzina la ya'qilun, orang yang pekak, yang bisu, yang tak tahu nak gunakan akalnya. Baik, balik pada surah 2, surah 15 ayat 3. Zarhum ya'kulu. Tadi kita sebut tentang makan, cari makan. Kemudian dia tamatta'u, bersenang-senang dengan hiburan. Dalam surah 31 ayat 6,
Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Sebagian orang ada yang membeli lahwal hadis. Lahwal hadis ni benda-benda yang kosong, macam lagu, macam nasyid, macam drama TV, benda-benda yang lara, tidak membawa kita kepada yang hakikat yang sebenar. Mungkin mereka kata ada gunanya juga sikit-sikit, tapi sama tak dengan Quran? Kalau kita bernasyid sepanjang hari pun sama dengan kita baca satu potong ayat Al-Quran. Itulah tak sama. Kerana man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf daripada kitabullah, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan bersama dengan 10 kebaikan yang seumpamanya. La aqulu alif lam mim harf, aku tak kata alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf, alif itu satu huruf, walam satu huruf, walam harfun, dan wa mim harfun, dan mim itu satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, faham maknanya, tahu tuntutannya, dan amalkan apa yang kita pelajari itu, maka ia dapat 30 kebaikan. Bukan suruh baca saja. Ini juga hadis digunakan sebagai dalil. Tengok ayat ni kata baca je dapat. Jadi kami yang faham di sini, bila baca walaupun tak faham dapat. Kalau baca tak faham, kena laknat lah. Macam tak dapat pula. Ada tak di sekolah kalau cikgu kata alhamdulillah awak baca dah sampai darjah 1 sampai tingkatan 6, tak faham-faham lagi, ini tandanya awak seorang murid yang taat. Jadi begitulah juga Quran, baca tak faham, alhamdulillah. Itu betul-betul nampak kita ni memang tak pedulikan Quran. Macam mana pula nak boleh kita dapat rahmat? Jadi inilah masalah kita. Kerana lahwal hadis tu, lagu Hindustan hafal pula, lagu Korea hafal pula, walaupun tak faham makna, boleh tiru bunyi itu. Tapi Quran yang sebenar-benar petunjuk ini, kenapa tidak kita beri perhatian supaya boleh? Cuba kita buat satu program untuk memahami Quran. Quran ada berapa buku surat? Muka surat, muka ayat 600. Tu ingat Quran India ke tu 603. Quran yang kita pakai 604 muka surat. Ini kita nak belajar matematik. Inilah mana belajar matematik. Okey, 604 muka surat. Satu muka surat berapa baris? 15 baris. Satu muka surat 15 baris. 15 baris. Jadi semua sekali ada berapa baris? Boleh congak ada begitu? Tak boleh. Semua ambil matematik dulu kan? Lah 9,060. Betul, 9,060. 9,060. Ada 9,060 baris. Baik, kita ambil umur sekarang berapa? 50. Okey. Kita kira start umur 20 lah. Umur 20
sampai umur 50, berapa tahun punya masa? 30 tahun. Ini bukan nak beri apa, satu gambaran. Bukan nak kata orang 50 tahun tu teruk nak cerita. Kalau kita nak buat 30 tahun punya masa, 9,060 dibagi dengan 30 tahun berapa? Jadi 30 tahun kali dengan 365 hari, berapa? Jadi 10,950 hari. Kita untuk 30 tahun punya masa kan, ada 10,000 hari. Baik, kalau 9,000 baris, berapa banyak kita kena berapa sehari, perhatian sehari? Tak sampai satu baris pun kan. Maknanya kalau 30 tahun punya masa daripada umur 20, umur 50 tahun, satu Quran tu dah beres. Sama ada nak menghafaz ke ataupun nak menterjemahkan je. Jadi ada tak buat program macam tu? Jadi kalau umur sekarang ni dah 50, kena singkatkan sikit, supaya dapat habis. Gandakanlah. Jadi dapat insya-Allah. Kerana kalau kita nak terjemah Quran ni, cuba kita buka satu muka surat lah, katakan. Ambil muka surat 6. Surah Al-Baqarah, muka surat 6. Ada berapa perkataan qala dalam tu? Daripada ayat 30 sampai 37. Ada berapa perkataan qala? Quran mana tu? Quran ni lebih 7. Qala saja, bukan qalu, qala saja. Cuba tengok ayat 30 sampai 37. Tengok dulu ayat 30. Wa iz qala, satu. Jadi yang keduanya pula di bawah tu, qala inni. Dah ada 2, ayat 30 saja. Kemudian ayat 31, faqala, qala juga, buang fa je, 3 dah. Ayat 33, qala ya Adamu, dah 4 dah. Kemudian qala alam aqul lakum, dah 5. Kemudian ayat 34 tak ada. Ayat 35 tak ada. Ayat 36 tak ada. 37 tak ada. Itu 5 qala. Kemudian qalu pula. Jadi qala apa makna dia? Telah berkata oleh ia. Kalau qalu pula, telah berkata oleh mereka. Jadi kalau begitu, dah banyak dah save. Qala dah banyak dah dibuang kan. Qalu lagi, qulna lagi. Qulna telah berkata oleh kami. Jadi maknanya kalau kita betul beri tumpuan kepada Quran ni,
Dapat 2-3 juzuk pun dah boleh cover seluruh Quran untuk terjemah ni. Kalaulah 3 juzuk kita nak habiskan, ini untuk tadi untuk budak-budak umur 20, ni untuk ni pula peserta dewasa pula kan, yang umur 50 pula. Yang umur 50 dia kita kata 3 juzuk je kita beri perhatian. Kalau 3 juzuk itu artinya berapa baris? 3 juzuk berapa buku surat? Tak, bukan 60. Ha? Bukan 65. 60? Bukan. 61 buku surat. Betul tak? Cuba tengok. Buka buku surat 61. Buka surat 61 buku surat. Berapa baris? 61 kali 15. Jadi 915 baris. Kalau sehari sebaris, berapa lama kita akan habiskan? 3 tahun. Tak sampai 3 tahun kita habis. Maknanya kalau umur 50 sekarang ni, umur berapa habis? 53. Dah habis dah. Boleh terjemah dah 3 juzuk tu paling tidak. Tapi bila dapat 3 juzuk tu, insya-Allah 30 juzuk akan selesai. Ada tak buat macam tu? Berangan-angan nak buat, ada tak? Ada, tapi tak buat. Ini semua adalah tanda yang Allah sebut dalam surah 25 ayat 30. 25-30. Betul jawapan tu. Wa qala ar-rasul ya rab inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Jadi kata Rasul, sesungguhnya wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku jadikan Quran ini barang yang tak diacuhkan, barang yang tak dipedulikan, barang yang tak diambil berat. Kalau ambil sikit berat, ambil berat sikit dan kita peduli sikit, insya-Allah benda ni dapat dibereskan. Kalau orang start pencing pun, mula pencing umur berapa? 60 dah sekarang. Jadi 63 dah beres. Kalau mati umur 63 seumur Nabi, maknanya saya dah faham dalam Quran. Dah tahu dah apa yang patut kita buat daripada perintah Allah dalam Al-Quran itu bila kita membacanya. Jadi hal-hal begini tak berlaku kerana apa? Manusia ni, dia tak ada boleh berfikir. Dia fikir apa? Cari makan, sibuk, keluar pagi balik malam, keluar pagi balik malam. Kenapa? Cari makan. Balik ke rumah pula, apa dia buat? Tak, tengah buka TV, hiburan. Hiburan. Apa? Dia dah cari makan, keluar pula cari, jalan-jalan cari makan. Kemudian yang ketiganya, memanjangkan angan-angan. Dia rasa seolah-olah hidup dunia ni lama.
Itu juga maksud panjang angan-angan. Tapi cuba kita buka surah 57 ayat 20. Belum lagi, saya tak cerita habis lagi. Surah 31 ayat 6 ini. Jadi sebahagian orang ada yang mencari lahwal hadis, iaitu kata-kata yang lara, yang kosong. Macam-macam lah lahwal hadis ni, lagu, muzik, filem, lawak dan sebagainya. Semua tu lahwal hadis. Bila mereka mengambil lahwal hadis ini, apa kesudahannya? Cuba buka surah 31 ayat 6 itu. Liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Jadi kerana itu mereka pun jadi sesat, jadi terpesong daripada jalan Allah tanpa sedar. Jadi mereka ingat benda tu hanyalah kebaikan. Apa salahnya nak rehatkan fikiran? Tapi mereka tidak masukkan dalam fikiran mereka satu yang boleh difikirkan, tapi masuk satu benda yang kosong dan sia-sia. Jadi akhirnya wayattakhizaha huzwa, dia jadikan agama ini bahan olokan. Jadi bila hidup dia penuh dengan lagu, dia penuh dengan hiburan, jadi bila sebut agama apa, dia nak hiburan juga. Sebab tu orang bila nak dengar agama pun dia nak yang lawak misalnya. Kerana dia datang tu bukan nak mendengar pengajaran, tapi nak berhibur. Agama ni pun jadi macam program selebriti di TV tu kan. Jadi orang tu bukan nakkan petunjuk, tapi nakkan keseronokan dan nakkan rating. Jadi ulaika lahum azabun muhin. Mereka itu, bagi mereka azab yang menghina. Kenapa? Mereka tak boleh fikir tentang akhirat ini, tapi mereka fikir tentang dunia. Mereka nak mengubah kehidupan akhirat serupa macam kehidupan dunia. Wa idza tutla alaihi ayatuna, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, walla mustakbiran, mereka berpaling menyombongkan diri. Ka'allam yasma'ha, seolah mereka tak mendengarnya. Dengar berlalu begitu saja, tak nampak pun kepatuhan. Ka'anna fi uzunaihi waqra, seolah-olah tak pada telinga mereka ada sumbatan. Fabashirhu bi'adzabin alim, maka sampai ke berita gembira buat mereka. Ini Allah sindir, bukan suruh sampai berita gembira. Ini sampai ke berita gembira buat mereka dengan azab yang pedih, kerana mereka menghina agama mereka. Sedangkan Nabi sendiri juga tidak belajar lagu-lagu ni semua. Dalam surah 36 ayat 69, wa ma 'allamnahu syi'ra, kami tak mengajar Nabi Muhammad itu lagu.
Wa ma yanbaghilah, taklah patut bagi Nabi itu untuk menyampaikan lagu. In huwa illa zikrun wa qur'anun mubin. Ini tak lain adalah peringatan dan bacaan yang sungguh mulia. Walaupun kita baca Quran itu ada bunyi lagu, tapi itu bukan untuk berlagu, tapi itu cara bacaan. Bila kita raikan hukum-hukum tajwid dia, maka akan berbunyi lagu. Kerana ada panjang, ada dengung, ada ikhfa, ada iqlab dan sebagainya. Baik, bagi orang yang memanjangkan angan-angan ini, cuba kita lihat dalam surah 57 ayat 20. I'lamu, Allah kata i'lamu. Apa makna i'lamu? Ketahuilah. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu? Jadi kenalah belajar. Kena belajar kan? I'lamu, belajarlah sampai kamu jadi tahu. Bukan tiba-tiba tahu je. I'lamu, ketahuilah. Macam mana nak tahu kalau tak belajar? Jadi i'lamu, belajarlah sampai kamu jadi tahu. Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Bahawasanya kehidupan dunia itu tak lain adalah la'ibun. Apa dia la'ibun? Bermain tu macam mana? Kita banyak main ke? Lompat tinggi, lompat galah, lompat kijang, semua ada. Lompat jauh. Kalau berenang pula ada apa? Kuat kupu-kupu lah, lagi macam-macam lah jenis dia. Kalau main lagi ada bola lah, ada badminton lah, ada tenis lah, ada golf lah. Semua tu la'ibun. Dia untuk sihatkan badan. Apa kata, kadang jadi tak sihat pun dah. Patah kaki lah, cedera lah, macam-macam. Tapi kalau hidup kita dilatih pada kecil lagi, la'ibun, games, sport, banyak faedah ke kepada akhirat kita? Betul ke ia melatih kerja berpasukan? Disiplin. Kalau tanam sayur tak disiplin, tanam kangkung, hasilnya dalam tempoh 21 hari. Dalam tempoh itu pertama sekali kena gemburkan tanah, buat batas. Betul sebaik benih. Hari-hari kena siram. Disiplin tak? Kena siram pagi, kena siram petang. Kemudian tiap-tiap minggu kena membaja. 21 hari kutip hasil. Kalau tak larat makan, boleh sedekah kat jiran. Kalau ulat makan pun dapat pahala juga, pahala sedekah. Jadi yang ini besar tak makna dalam hidup kita.
Daripada kita sepak bola, lepas tu pergi rebut balik, dapat pas pula kat orang. Dah dapat tu apa tak bawa terus je. Jadi letih je kerja macam tu. Lepas tu balik letih, kena pula beli air sirap minum pula. Yang ni dah hasil dapat dan boleh bersedekah pula. Tapi hal-hal begini tak ada diajar dalam hidup kita. Kalau kita balik beli je daun pudina tu kan, potong batang tu, cucuk je dalam pasu buah tanah, siram dengan air. Seminggu lepas tu tengoklah hijau dah. Boleh potong pula lepas ni, masuk dalam teh, jadi teh pudina. Tak payah lagi kita nak belilah. Tapi tak buat macam ni, kerana kita nampak hidup ni mainan. Tidak ada hidup ni erti yang serius. Serai pun kena beli kan. Padahal serai tu paling mudah tanam. Beli serai, buah pasu, cucuk je serai tu. Tengoklah seminggu tu naik dah hijau dah. Tak payah beli-beli lagi. Buah 3 pasu cukup dah di rumah tu. Kalau malah masak lagi tak habis. Kalau rajin masak tak cukup lah. Kalau masak jarang-jarang cukup dah serai tu. Begitulah keadaan. Demikian juga cili ke apa, semua boleh. Kalau untuk seorang kita makan, kalau ada 3-4 pasu tu pun tak habis makan, dah boleh bersedekah pula. Burung boleh tumpah makan. Kalau burung makan, man gharasa gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu bihi tayran awil insan awil bahibatil an'am kana lahu bihi sadaqah. Siapa yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan, kalau dimakan oleh burung, manusia atau binatang, maka baginya pahala sedekah. Begitulah besarnya makna dalam hidup kita tentang ini. Jadi kebanyakan manusia ni dia fikir la'ibun, kemudian lahwun, hiburan. Hiburannya, tak ada nampak jalan-jalan kesungguhan dalam hidup ni. Wazinatun, perhiasan. Perhiasan ni cuma setakat kita nampak je cantik, tapi tidak ada guna. Kalau kita bubuh gelang sampai ke sampai ke siku pun, apalah banyaknya kesan dia, faedah dia. Takut lagi orang potong tangan kita kah habis. Tapi kalau kita infak fi sabilillah, daripada kita menghimpun dan menimbun tadi, tentulah lebih banyak faedah dia, kerana kita akan mengutip hasil yang berpanjangan di akhirat esok. Kemudian watafakhurum bainakum, berbegah-begah di antara kamu. Dia buat satu benda tu kerana nak berlumba-lumba atas maksud dunia. Dan watakasurun fil amwali wal aulad, jadi bersaing dari segi pengumpulan harta dan juga kejayaan anak-anak ni. Tapi yang kita fikir kejayaan itu bukan kejayaan akhirat, kejayaan dunia. Oh, anak saya 10A, anak saya 11A, anak saya 20A. Itu kita megahkan, walaupun tak pandai Quran. Hak tu tak nampak rugi, tak apa, tu kemudian. Kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu. Jadi kehidupan dunia ini seperti hujan lebat yang turun menyirami tanam-tanaman. Jadi al-kuffar di sini maknanya petani, bukannya orang kafir. Al-kuffar itu makna petani yang kagum dengan tanamannya. Hidup ni ibarat orang yang menanam. Jadi kuffar itu maknanya orang yang kafara. Kafara ni orang yang menyembunyikan sesuatu, dipanggil kafara. Jadi bila dia
ataupun kafara pun boleh. Kalau ni banyak dia sentiasa menyembunyikan. Kalau kafara, menyembunyikan. Jadi fa'il dia kafir, jamak taksir dia ialah kufar. Jadi dia menyembunyikan benih tanaman ke dalam tanah, sebab tu dipanggil kufar. Jadi orang kafir ni dia menyembunyikan kebenaran, sebab tu dipanggil kafir. Jadi hidup ini macam orang tanam tanaman. Bila turun hujan, para petani rasa cukup gembira. Macam sekarang dia turun hujan, gembira. Tidak sedih tengok pokok semua dah kering. Nak siram pun tak ada air, mandi pun tak ada air. Macam mana nak siram? Orang pun dapat kering dah, sebab tak mandi beberapa hari dah. Jadi bila dah segar, bugar tanaman itu, dia tak lama, summa yahiju, kemudian dia akan jadi layu. Jadi kita sekarang ni dalam kelas ni, yang segar adalah 2 orang, yang lain semua dah layu dah. Tu kena sedar tu, yang kita sekarang ni dah layu. Dah layu dah, doktor. Dah layu. Kemudian apa Allah kata lagi? Fatarahu musfarran. Tak lama lagi akan nampak kuning. Nampak kuning tu maknanya bila dah tak larat dah, sakit dah, naik tangga pun tak lepas dah. Itu dah kuning lah tu. Jadi sekarang masih boleh naik tangga tu, belum kuning lagi. Dah kuning tu isyarat apa? Nak mati, pandai. Macam tu. Dah nak mati dah. Summa yakunu hutama. Lepas tu jadi kering. Dah jadi kering, apa pokok, apa daun tu akan jadi? Bukan rentung. Dah kering, jatuh ke bumi dan jadi tanah semula. Demikian juga manusia, bila dah lepas layu, dah gugur ke tanah. Bila dah gugur ke tanah, masuklah dalam kubur. Tapi kalau kita tak beramal, rugi tak kita? Di dunia ni masa segar, bugar tu, tak nak ambil peluang untuk beramal. Masa kuning pun tak sedar lagi yang dia dah kuning. Tak ada ambil peluang lagi menggandakan amal. Kerana Allah kata wa fil akhirati azabun syadid. Dan akhirat itu ada siksaan yang keras. Tapi jangan lupa, kita juga masih ada peluang selama belum mati. Kerana wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Ada pula peluang untuk mendapat keampunan dan keredaan Allah bila kita mengambil jalan untuk apa? Cuba buka surah, tanda buka surah ni. Surah 9 ayat 20. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bila dia beriman, apa dia kena buat? Wahajaru, dia berubah, berhijrah, buat perubahan. Jangan macam dengar macam seolah tak dengar, tak ada tindakan ke arah perubahan itu. Bila kita beriman, kita mesti berhijrah, tinggalkan yang jahiliah, pergi kepada Islam yang sebenarnya. Jangan biarkan diri kita buta Quran, jadikan diri kita celik Quran. Kemudian wajahadu fi sabilillah,
sanggup berkorban pada jalan Allah. Dah lepas berhijrah, kena sanggup berkorban bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda dan jiwa raga mereka. A'zamu darajatan indallah, orang yang begini, orang yang beriman, berhijrah dan berkorban, mereka itu tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan yang sebenarnya. Baik, janganlah kita terpesona dengan dunia. Apa dia terpesona dengan dunia? 3 perkara tadi. Fikir hanya cari makan. Yang keduanya, leka dengan hiburan. Dan yang ketiganya, panjang angan-angan. Dah umur 65 ke 70 ke, nak renovate rumah lagi, buat 10 bilik lagi tambah misalnya kan. Tingkat 1 pun tak lepas naik dah, dia nak buat lagi 3 tingkat. Macam mana? Jadi masa tu apa kita kena buat dengan harta benda kita? Infak fi sabilillah, bina sekolah, biar berjalan sekolah tu sebagai dividen yang berkekalan di akhirat esok. Jangan panjang angan lagi. Umur dah 60, mata dah rabun, nak beli Porsche lagi misalnya. Dia pecut laju, dia pun tak nampak jalan dah. Macam mana? Duit Porsche tu beli buat sekolah. Itu adalah cagaran ataupun cagaran untuk akhirat kita. Itulah kalau orang yang bijak berfikir. Kalau orang tak bijak berfikir, masih lagi nak buat pagar rumah ke. Pagar rumah saja harga dah RM100,000 kan. Belum lagi isi dalam rumah. Itu baru pagar je saja. Itu semua orang tak nampak jalan akhirat. Kalau terpesona dengan dunia, itu Allah sebut di sini, wa mal hayatud dunya, tiadalah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang memperdayakan. Jangan sampai kita terperdaya lalu kita rugi selama-lamanya. Jadi jadilah orang yang bijak berfikir. Siapa orang yang bijak berfikir? Al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang bijaksana tu orang yang sentiasa menghitung dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan bekerja untuk bekalan selepas matinya. Baik, itulah orang yang sesat, iaitu orang yang apa? Yang pertama, fikir hanya cari makan. Yang kedua, hiburan. Yang ketiga, panjang angan-angan. Akhirnya cuba kita baca surah 47 ayat 12. Surah 47 ayat 12. 7. Surah Muhammad ayat 12. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru, manakala orang yang ingkar, yatamatta'una wa ya'kulun, mereka lebih suka ke hiburan dan juga fikirkan tentang makan. Kama ta'kulul an'am, seperti mana binatang ternak fikir tentang makan. Wan naru maswal lahum, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Baik, insya-Allah setakat ini dulu. Mudah-mudahan kita semua tak termasuk dalam golongan yang pada pelajaran yang lalu, iaitu golongan syaitan
yang sentiasa memikirkan tentang kejahatan untuk memusnahkan orang lain, ataupun jadi pak turut seperti binatang ternak yang dicucuk hidung, mengikut saja kerana takut tak dapat makan, takut tak boleh berehat kerana ingin kehiburan, dan kerana banyaknya angan-angan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, minta maaf banyak-banyak kerana saya tak dapat hadir banyak kali lah. 3 kali kan. Kali pertama tu peresmian Semak Quran di Kuala Kangsar. Kali kedua pula kita kelang kabut sebab anak saya nak bersalin. Kali ketiga pula pagi akikah cucu, petang pula orang nak ambil anak saya buat menantu. Jadi terpaksalah ayah dia tunggu. Tidak macam mana pula nak tu. Janji datang pukul 2 sampai pukul 4. Rombongan sesat di Kuala Lumpur ni, tak jumpa jalan. Jadi tak ada dah pukul 5 nak sampai. Jadi terpaksalah. Lepas tu pula minggu depan ada kursus pula. Sini tak ada. Tutup. Alhamdulillah lah. Tutup. Jadi tak ada salah saya dah. Jadi minggu satu lagi pun tak boleh. Kita akan mula balik selepas buka sekolah. Selepas buka sekolah benar minggu satu lagi. 23 sampai 30 tak ada. Lepas 30 tu baru ada. Jadi begitulah. 7 hari bulan baru ada balik. 7 hari bulan insya-Allah. 6 hari bulan. 6 hari bulan. 6 hari bulan 4 insya-Allah. Baik, setakat ni dulu insya-Allah. Kita jumpa lagi.